عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan izin daripadanya dapat kita teruskan lagi bacaan kita daripada Hasyiah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi. Kita berhenti pada kata muhasyi qauluhu ats-tsana'. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lihat kat luar ini pada kalam syarih, alhamdu huwa ats-tsana'u bil lisan bil jamil min al-awsafi awil af'al. Puji itu ialah sana. Alhamdu ialah memuji dengan lidah, dengan perkataan, dengan sesuatu yang cantik, yang elok daripada sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Kata muhasyi rahimahullah, qauluhu ats-tsana'. Alhamdu ialah ats-tsana'. Jadi, perkataan kita pada ta'rif, alhamdu huwa ats-tsana' itu jinsun. Sebagaimana dalam mantik kan, apabila mu'arraf hendak ditarifkan dengan satu ta'rif, maka dia akan datangkan dengan jins dan fasal. Dia akan datangkan dengan jins dan juga fasal, yang mana dengan jins dan fasal itulah yang akan memasukkan segala afrad mu'arraf ke dalam ta'rif dan juga mengeluarkan yang bukan daripada mu'arraf dalam ta'rif. Yang bukan daripada mahiyah ataupun hakikat sesuatu yang nak ditarifkan di dalam ta'rif. Maka dalam mantik kita lihat bahawa disusun jinsun mula-mula, kemudian didatangkan fasal. Jadi jins ni boleh kita katakan dalam ta'rif tu ialah perkataan yang mula-mula itu. Dia satu kategori umum. Lepas daripada kategori umum, dia ada fasal-fasal yang kecil. Al-insan hayawanun natiq. Insan, kita nak takrifkan insan. Apa itu insan? Takrif dia ialah hayawanun natiqun. Jadi hayawan tu jins lah. Kategori umum. Lepas tu dia ada fasal-fasal, cabang-cabang kategori khusus tu yang dengannya itu terkeluar selain daripada manusia dalam takrif manusia tadi. Ya. Jadi itu kita lihat dalam perbincangan mantik pada bab ta'rif. Okey, kembali kepada kata muhasyi kita. Jadi ats-tsana' ini ialah jinsun. Alhamd huwa ats-tsana', maka dia itu sebagai jins. Dakhala fihi alhamdu al-mu'arrafu wa ghairuhu. Maka termasuklah dalam kalimah tsana' itu ialah puji yang ditakrifkan dan selain daripada itu. Jadi kalimah tsana' ni kalimah umum. Kalimah umum, lafaz, pujian. Jadi pujian sana' ini umum, merangkumi dalam pujian itu hakikat alhamdu dan selain daripada hamdu. Kenapa? Tengok dia kata. Ini dibina binaan ala
anna thana'a huwa al-ityanu bima yadullu ala ittisafil mahmudi bis sifati al-jamilati walau bi ghairi lisani. Kerana dibina di atas bahawa sana itu, kalimah atau lafaz sana itu memberi makna ialah ityan, mendatangkan bima yadullu ala, sesuatu yang menunjukkan ke atas ittisafil mahmud, bersifatnya yang dipuji, bis sifatil jamilah, dengan sifat-sifat yang cantik, yang elok, walau bi ghairil lisan, walaupun bukan dengan lidah. Jadi sana ini umum, merangkumi puji yang umum, sama ada dengan lidah ataupun bukan dengan lidah. Maka bila disebut as-sana, dia itu kalimah lafaz yang jami', merangkumi puji dengan lidah dan selain lidah. Sebab tu dia kata dia ini jinsun yang umum, yang mana masuk dalam itu segala puji-pujian sama ada dengan lidah ataupun bukan dengan lidah. Okey. Jadi nak mengeluarkannya, apa yang akan mengeluarkan daripada hakikat alhamdu tadi? Fasal selepasnya itulah as-sana'u bil lisan. Maka fasal yang selepas itu dia akan mengeluarkan, dia akan mukharrij, mengeluarkan yang bukan daripada afrad al-mu'arraf dalam ta'rif. Habis. Okey, kalimah sana ini diambil daripada mana? Dia itu masdar, ma'khudhun min athnaitu. Diambil daripada, kalau kita kembalikan kepada fi'ilnya ialah athnaitu. Athna yuthni. Athna itu aku telah puji. Jadi di sini apa maksud? Athana, alhamdu maksudnya athnaitu bima yadullu ala ittisafil mahmudi bis sifatil jamilati walau marratan, iaitu aku memuji bima yadullu, dengan sesuatu yang menunjukkan, ala ittisafil mahmud, di atas bersifatnya yang dipuji itu, bis sifatil jamilah, dengan sifat-sifat yang cantik, sifat-sifat yang elok, walau marrah, walaupun pujian tu sekali saja. Itu makna as-sana' di situ. Okey, jadi kalimah as-sana' ma'khudh, diambil daripada fi'il athnaitu yang memberi maksud makna puji. La, ini ataf pada min athnaitu, ai la min thanaitu, bukan daripada athana itu, bukan diambil, ai la ma'khudhun, ataupun laisa ma'khudhan min thanaitu. Thana ini bukan diambil daripada kalimah, asal kalimah thanaitu syai'ah, aku mengatah, aku menambah ataupun menyandarkan sesuatu. Idza atafta, apabila kamu atafkan, kamu sandarkan, kamu kaitkan, ba'dahu ala ba'din, sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Kamu ataf, kamu kamu himpunkan, kamu campurkan, atafkan, himpunkan sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Bukan sana' daripada asal thanaitu, tapi daripada asal athnaitu. Itu daripada nak melihat kepada istiqaq dan juga tempat ambilan kalimah sana' daripada makna apa dalam bahasa Arab. Ya. Kenapa dia kata la min thanaitu syai'a idza atafta ba'dahu ala ba'din? Liqtidaihi, kerana memberi fahamnya, iqtida' ni memberi faham. Liqtidaihi at-takrara, kerana dia memberi faham berulangan. Jadi bila kita menyandarkan sesuatu atas sesuatu, kita mengkaitkan sesuatu atas sesuatu, maka itu memberi faham ada pengulangan. Kita buat satu, kita atah atas dia. Atah ni makna berulang lah. Maka bila sana itu, sana diambil daripada
kalau dia diambil pada sana itu, dia memberi makna takrar, memberi makna berulang-ulang. Kerana sana itu syai' ni atah, kita campur, kita tambah, kita gabungkan, kita rangkaikan suatu atas sesuatu, maka memberi faham takrar. Maka begitu fayalzamu alaihi, lazim daripada atasnya, di atas memahamkan ataupun istiqaq sana daripada sana itu yalzamu kaunu, fa'il bagi yalzamu kaunu ta'rif ghaira jami'in. Ghaira ni jadi khabar kepada masdar kaun. Lazim oleh keadaan ta'rif itu ghaira jami'in, tidak jami' lah. Bila kita kata sana itu asal daripada sana itu, yang memberi makna ataf tu. Tak? Memberi makna ataf tu. Makna ataf ni tambah. Dia ada memberi makna pengulangan. Maka ta'rif itu tidak boleh jadi jami'. Kenapa? Li khurujil hamdi ghairil mukarrar. Kerana akan keluarlah pujian yang tidak berulang. Kalau kita kata sana itu dengan makna pengulangan, yang memberi makna pengulangan dengan asal kalimah sana itu, dah kalau puji yang tidak diulang, tak termasuk dalam ta'rif lah. Jadi ta'rif itu tidak jami' nama dia. Ta'rif itu tidak menghimpunkan kepada afrad mu'arraf, maka itu dipanggil ta'rif ghairu jami'. Jadi ta'rif ataupun had dan ta'rif dalam ilmu mantik ni sebaik dan sepatutnya dia itu jami' dan mani'. Makna jami' itu apa? Ay yajma'u jami'a afradil mu'arraf. Dia menghimpunkan sekalian afrad, sekalian poin-poin atau sesuatu yang termasuk dalam mu'arraf dalam ta'rif. Mani'un ay mani'un min dukhuli ghairiha fih. Menghalang yang selain daripada afrad mu'arraf masuk dalam ta'rif. Okey. Kerana itu dia kata asal sana itu daripada asnaitu, bukan daripada sana itu. Okay, habis. Kemudian kata muhasyi lagi, wa qawluhu bil lisan. Kata syarih bil lisan. Kalau ikutnya qauluhu bil lisan ni boleh tak dalam kurungan lah tu tak? Sebab dia nak syarah kepada kalam Syekh Al-Hudhudi. Maka kata syarih bil lisan. Alhamdu huwa thana'u bil lisan. Faslun awwalun. Ini fasal yang pertama. Tadi jinsun. Ini fasal. Fasal yang pertama. Kharaja bihi, mengeluarkan dengannya, as-sana'u bi ghairihi, puji yang selain dengan lidah. Bila kata alhamdu itu ialah puji dengan lidah, keluar dengan puji dengan lidah itu puji yang bukan dengan lidah. Contoh, puji dengan kaljanan, seperti puji dengan hati. Wal arkan, aljanan ni makna hati, kulub. Aljinan tu jamak jannah. Aljinan jamak kepada jannah, kebun-kebun. Jinan, aljanan itu hati. Ini kadang-kadang kita mungkin tersilap sebutlah jinan dengan janan. Maksud yang berbeza tu. Jadi kalau aljinan itu jamak kepada jannah, kebun-kebun, syurga-syurga, nampak? Tapi al-janan, janan itu memberi makna apa? Memberi makna hati. Makna hati. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullah lagi, maka keluar dengan fasal yang pertama itu, lisan itu ialah puji dengan selain lidah. Seperti puji dengan hati, wal arkan, puji dengan anggota badan. Maka itu semua falaisa hamdan lughatan, maka dia tidak dikira puji pada bahasa. Wa in kana hamdan fil istilah, walaupun itu dianggap sebagai puji juga pada istilah.
pada istilah orang panggil puji. Kita rasa berterima kasih dalam hati. Puji dah tu. Kita bersyukur pada Allah dalam hati. Puji pada istilah. Kita melakukan amal ibadat kerana syukur dan kerana bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Itu puji pada istilah. Tapi pada bahasa tidak. Kerana pada bahasa dia dikaitkan dengan puji dengan lidah. Wa kadza alhamdun nafsiyu. Begitulah juga. Mana? Ai wa kharaja bihi ai wa kadza ai wa kathana'u bi ghairihi. Tak. Alhamdu an-nafsiyu. Seumpama puji dengan selain lidah itu, seperti puji dengan hati, dengan otak dan anggota itu, ialah puji an-nafsi. Puji nafsi. Puji nafsi ni apa? Puji dalaman kita lah. Puji secara dalaman. Dia tidak puji dengan apa nama ni? Perkataan. Tapi puji yang berbentuk dalaman, perasaan. Tak, macam kalam nafsi dah ni. Nampak tak? Macam kalam nafsi. Bagi manusia itu apa yang ada dalaman dia. Maka dikeluarkan, maka itu kalam nafsi. Jadi puji pun ada puji nafsi. Keluar juga. Sebab apa? Sebab ta'rif puji pada bahasa, puji dengan lidah. Maka tidak termasuk ialah puji an-nafsi. Wa hamdu al-jamadati. Dan puji sekalian jamadat. Jamadat ni benda-benda yang tak berakal. Batu, kayu, pokok, air, gunung ganang, langit. Jadi itu, mereka itu puji juga. Ini asyamilu lahu, yang merangkumi baginya ialah qauluhu, oleh firman Allah Ta'ala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada wa in min syai'in, innafiyah, dan tidak ada daripada sesuatu, illa, kecuali, yusabbihu bihamdihi, kecuali sesuatu itu mestilah dia itu bertasbih dengan memuji Allah Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Namun kamu tidak mengerti dan tidak faham tasbih dan bahasa mereka. Jadi di sini ayat Quran ini merangkumi juga puji bagi sekalian jamadat. Allah Ta'ala kata makhluk-makhluk ni, walaupun dia bukan berakal, dia makhluk-makhluk yang tak bernyawa seumpamanya itu, tapi sebenarnya mereka memuji Allah Ta'ala. Tapi kita yang tak boleh dengar, tak faham. Okay? Jadi, hak tu kalau ikut pada takrif, terkeluar juga. Illam yakun. Illam yakun lafziyan. Kalaulah dia itu bukan lafzi. Makna, makhluk-makhluk ini, benda-benda yang tidak boleh bercakap ini, dia memuji. Kalau bukanlah bentuk pujian lafaz. Kalaulah wa illam yakun, jika adalah dia tu bukan berbentuk lafzian, kharqan lil adati, yang mana iaitu mencari bagi adat, maka semua tadi falaisa hamdan lughatan, tidaklah dikira sebagai puji pada bahasa. Hakikatan, akan sebagai puji pada hakikat. Jadi naskah yang ada, cuba tengok siapa yang ada naskah yang berbeza, ada waw tak? Lughatan wa hakikatan ke tidak ada waw ni sini? Ada waw tak? Kalau tak waw pun boleh difaham tu. Nampak? Tetapi kalau ada waw, boleh juga lagi jelas. Lughatan wa hakikatan. Ataupun lughatan hakikatan pun tak apa. Dialah bukanlah puji pada bahasa dan hakikat. Bukanlah puji pada bahasa. Serta hakikat pun bukan juga pada hakikat. Bukanlah bahasa, bukanlah puji pada bahasa, pada hakikat. Sebab apa? Sebab benda itu tidak ada lafaz. Hamdun nafsi, puji dalaman kita. Kita merasa bersyukur tu dalam perasaan kita. Adakah dia dikira puji pada bahasa? Bukan puji pada bahasa.
Adakah binatang-binatang ataupun makhluk-makhluk yang ada kat bumi yang tak bernyawa atau bernyawa ini, mereka memuji Allah Ta'ala yang tidak ada lafaz yang terkeluar lah, maka itu bukanlah pujian pada bahasa. Okey, cuba tengok kalau ada nuskhah yang kata lughatan wa haqiqatan, boleh kita buat apa nama ni? Buat penambahan di sini, buat ta'liq di situ. Kalau tak pun itu pun boleh difaham okey. Bal majazan, bahkan itu puji pada majaz. Dipanggil puji juga tapi secara majaz, bukan secara hakiki. Okey. Bukan secara hakikat. Secara hakikat dia tidak berlafaz, tapi pada majaznya bolehlah kita kata itu puji juga pada secara majaz. Okey. Okey. Wa in kana lughatan haqiqatan. Jadi tak ada, tak apa. Pada bahasa dari segi hakikatnya. Gitu. Pada bahasa dari segi hakikat. Bahkan dia itu hanyalah majaz. Wa in kana. Walaupun adalah puji tersebut tadi sana'an haqiqatan. Walaupun adalah segala yang disebut tadi ialah pujian pada hakikat binaan, kalau dibinakan ala ta'rifis sana' bima marra, di atas ta'rif puji dengan apa yang telah lalu. Dengan apa yang telah lalu. Mana ta'rif puji apa? Kan dia kata ni kan, huwal ityan. Ta'rif puji yang telah lalu, ityan bima. Ityan bima yadullu ala ittisafil mahmudi bisifatil jamilati walau bighairi lisan. Nampak? Jadi kalau ikut pada ta'rif itu, maka itu dikira sana' pada hakikatnya juga, sebab dia berbetulan dengan ta'rif. Itu kalau kita dibina di atas ta'rif sana' yang telah tersebut tadi. Ta'rif sana' yang sebut mana? Ta'rif sana' di atas tadi al-ityan bima yadullu ala ittisafil mahmudi bisifatil jamilati walau bighairi lisan. Dan alhamdul nafsi itu bukan dengan lisan. Hamdul jamadat pun bukan dengan lisan. Okey. Itu kalau kita ta'rifkan demikian. Amma law urifa bi annahu adz-dzikru bi khairin, adapun kalau kita ta'rifkan puji itu bi annahu dzikru bi khairin, bahawa ialah zikir. Zikir makna menyebut dengan kebaikan, menyebut dengan perkara yang khair, perkara yang baik. Sebut perkara-perkara yang baik, itu dikira puji. Kalau kita ta'rifkan puji itu az-zikru bi khairin, maka falaisa thana'an aidha, maka dia juga tidak dikira sana', tidak dikira puji. Sebab apa? Sebab alhamdul nafsi tidak ada sebutan, tidak ada zikir. Hamdul jamadat tidak ada sebutan, tidak ada zikir, tidak berlafaz. Maka dia juga tidak dikira sana'. Okey. Maka wa alaihi ay wa ala ta'rifi bi anna thana'a dhikrun bi khairin yakunu dhikrul lisani mustaghnan anhu. Maka jadilah menyebut al-lisan, dhikrul lisan, menyebut lisan itu mustaghnan anhu, terkaya daripadanya. Terkaya daripada maksud tidak ada hajat, tak perlu sebut. Adalah menyebut lisan itu terkaya daripadanya, tidak perlu. Apa nak sebut ni? Dia nak kata pada ibarat syarih. Syarih kata alhamdu huwa thana' bil lisan. Puji dengan lidah. Kalau kita kata atas ta'rif, mentakrifkan sana' itu zikru bi khairin, zikru bi khairin, maka tak perlu sebut lisan ni. Sebab zikir itu memang dengan lisan. Zikir itu sebut lidah, memang dengan lisan, maka tidak perlu. Sebab itu dia kata
Adapun kalau kita binakan di atasnya, maka menyebut lisan itu mustaghnan anhu, tidak perlu terkaya daripadanya, maksud tidak perlulah sebut lisan. Sebab zikir itu dah memadai. Dia nak apa? Dia nak bincang pasal ta'rif ni. Sebab ta'rif sebagaimana Manatikah menyebutkan mesti jami' mani'. Dia tak perlu ada hashwun. Hashwun ni makna kalimah yang tak perlu bawa datang. Dia tambah-tambahan. Jadi dalam ta'rif yang had, yang makna jami' mani', hashwun ni hendaklah benda yang perlu dijauhi daripada ta'rif. Okey. Itu kalau kita kata dengan makna zikir, sanad dengan zikir. Wa'tadhara, dan membuat uzur ba'duhum. Membuat uzur oleh sebahagian mereka. Buat uzur ni makna cari alasan, cari jawapan. I'tadhar ini makna membuat uzur, mencari uzur. Mencari uzur ni makna cari alasan, cari sebab untuk tidak dikritik. Makna sebahagian daripada mereka kata wa'tadhara ba'duhum an zikrihi, daripada menyebutnya musannif bil lisan tu hina idzin, ketika itu ai hina idz urifa al-thana bizikri bi khairin. Apa uzur dia? Bi annahu, bahawa sesungguhnya li bayanil waqi'. Bil lisan itu qaidun li bayanil waqi' sahaja. Qaid untuk menerangkan waqi', menerangkan hakikat. Bukan qaidun mukhrij. Bukan qaid yang mengikhrajkan, yang mengeluarkan yang bukan daripada mahiyatil mu'arraf dalam ta'rif. Boleh tak tu? Ni banyak guna istilah sikit ni. Jadi harap-harapnya makna kalau kita boleh faham tu alhamdulillah. Kalau tak boleh, kita kena muzakarah balik, ingat balik pada masalah ilmu mantik, pada masalah ta'rif. Okey. Jadi qaid tersebut, sebahagian mereka mencari uzur sebahagian mereka daripada menyebutnya musannif ketika itu dengan bahawa sesungguhnya qaid tersebut untuk libayanil waqi', untuk menerangkan waqi' sahaja. Kama huwal aslu fil quyud, sebagaimana itulah asal pada quyud, pada qaid-qaid, pada kait-kait dalam ta'rif. Okey, itu satu alasan. Itu satu alasan uzur kenapa musannif sebut juga bil lisan tadi. Walaupun kalau ikutnya as-sana dengan makna az-zikru bi khair telah memada daripada kita sebut bil lisan. Itu uzur yang pertama. Au li raf'i ihtimali tajawuzi, ataupun musannif sebut juga bil lisan itu untuk menghilangkan ihtimal tajawuz, ihtimal majaz. Musannif sebut al-thana bil lisan juga. Kenapa sebut juga bil lisan? Padahal memada al-thana tersebut. Kerana untuk menghilangkan, mengangkat ihtimal tajawuz, mengangkat ihtimal ada berlaku majaz dalam ayat tersebut. Bi itlaqi, dengan majaz kok mana? Majaz bi itlaqi thana ala ma laysa bil lisan majazan. Kerana diitlaqkan thana, pujian itu di atas apa yang bukan dengan lidah secara majaz. Jadi kerana ada ihtimal, dimaksudkan thana itu dengan makna majaz, iaitu puji walaupun bukan dengan lidah, maka musannif mendatangkan juga kalimah bil lisan untuk mengangkat ihtimal majaz tersebut. Jelas Wa ala kullin, dan di atas apa-apa sekalipun lah, ikutlah ihtimal mana-mana pun. Khulasahnya fal muradu bil lisan, yang dimaksudkan dengan lisan tersebut bil lisan alatu an-nutqi, alat bertutur. Alat bertutur, lidah itulah. Alat bertutur. Alat bertutur tu umumlah, walau ghairal ma'hud, ay walau kanatil alatu ghairal ma'hud, walaupun alat bertutur tu bukan yang biasa. Alat bertutur ni umumlah, tapi ghalibnya lidah, tapi bukan mesti lidah. Maksud dengan lidah ni alatun nutq,
alat pertuturan. Walaupun bukan alat yang biasa. Bukan alat pertuturan yang biasa. Maka begitu, fayashmalu thana'a al-mantuqa bihi bighairiha. Maka termasuklah puji yang disebut dengan selain lidah. Termasuk juga. Kama, seumpama kama lau. Nataqat yaduhu. Sebagaimana kalau berkata-kata tangannya karamatan. Kerana karamah. Akan sebagai karamah. Tuhan bagi tangan seorang tu bercakap. Lalu tangan itu memuji. Maka adakah itu dikira sanak juga? Termasuklah. Termasuk. Dah tu bukan lidah. Sebab tu dia kata lidah itu bukan maksud al-lisan itu bukan maksud lidah semata. Tetapi alat pertuturan. Alat yang boleh mengeluarkan bahasa dan lafaz. Sebab itu termasuklah juga puji yang dituturkan dengan selain lidah. Sebagaimana kalau berkata-kata tangannya karamatan. Wa kadza fana'ul jamadati. Begitulah juga puji-pujian jamadat, benda-benda yang tak bernyawa ni. Batu, kayu, daun, tanah, rumput. Tak? Begitulah juga. Idza nataqat, apabila dia itu binatang-binatang atau haiwan atau benda tak bernyawa tadi bercakap, mengeluarkan bahasa, dia memuji, dia sebut. Kharqan lil adah, sebagai mencari adat. Ada tak? Kadang-kadang pada zaman Nabi berlaku dalam hadis itu, anak batu bertasbih pada tangan, di atas tangan Nabi. Maka itu dipanggil sanak juga. Ya, dipanggil sanak sebab ada bahasa, ada lafaz, ada kalimah yang keluar. Sahabat boleh dengar, bukan Nabi seorang dengar tu. Sahabat yang hadir tu boleh dengar anak batu tu bertasbih. Tasbihul hasa, tasbih anak batu atas tangan Nabi. Okey. Kemudian mari pula irad. Begitulah. Dalam baca hasyiah ni, dia ada irad dan juga jawab tu banyak sangat. Kita ingat ke dah selesai dah? Tak selesai lagi. Syekh Syarqawi mari bawa irad pula. Lakin yaridu. Lakin yaridu alaihi anna itlaqal lisani ala dhalika majazun. Namun datang irad ke atasnya. Mana? Ke atas memahamkan murad dengan lisan itu alatun nutqi. Alaihi ni boleh faham lah tu. Tapi kalau tak faham tu dhabit lah. Datang irad atasnya atas apa? Atas ala al-murad bil lisani alatun nutqi walau ghairal ma'hud tu. Datang irad bangkangan, kalau kita kata maksud dengan lisan itu ialah alat bercakap walaupun bukan yang biasa. Maka datang irad anna itlaqal al-lisan, kita sebut lisan itu ala zalika, atas makna demikian itu. Kita kata lisan di sini memberi makna alat bertutur walaupun bukan biasa. Itu itlaq itu majazun. Mengitlaqkan lafaz tersebut dengan makna itu majaz. Bukan hakikat. Lagi, mana muskilahnya? Muskilahnya, watta'arifu tusanu anhu. Walhal ta'rif, kita nak buat ta'rif, mesti dijaga daripada majaz. Ta'rif ini tujuannya untuk al-bayan. Tujuan untuk menerangkan. Wal-idah, dan memberi penjelasan. Jadi, majaz ini sepatutnya tidak ada dalam ta'rif. Kerana majaz ini diperlukan pada penerangan lain. Maka bila ta'rif ada majaz, ta'rif itu tidak dikira sebagai ta'rif yang lengkap. Ta'rif yang bertepatan dengan syarat dia. Jadi, wa ta'arifu tusanu anhu. Ta'rif itu dia terpelihara daripada majaz. Sepatutnya tidak boleh masukkan majaz dalam ta'rif. Okey, itu satu irad. Wa urida alaihi, dan didatangkan irad ke atasnya juga. Aidan anna hamdallahi,
bahawa hamdallahi, puji Allah itu, puji Allah tu sanaun bila lisanin. Puji Allah itu ialah puji Allah tanpa ada lisan, tanpa ada lidah. Maka kan kita kata alhamdu, puji kan. Termasuklah puji itu puji Allah. Maka puji Allah ini ialah Tuhan memuji bukan dengan ada alat percakapan dengan lidah. Maka fayakunu ta'rifu ghaira jami'in. Maka jadilah ta'rif itu tidak jami'. Nampak? Jadilah ta'rif itu tidak jami'. Jadi ada dua i'rab tu. Pertamanya, i'rab dari segi murad bahawa lisan tu alatun nutqi walau ghairal ma'hud satu. Yang kedua, i'rab bahawa sebut lisan itu akan terkeluarlah puji Tuhan. Kerana puji Tuhan bukan dengan lidah. Apa jawabnya? Nasib baik Syekh kita jawab. Tak, kalau kita tanya kita juga tak erti nak jawab lah kita. Syekh Syakawi tolong jawab dah. Dia orang soalan, dia orang mari jawapan. Jazahullahu khairal jazak. Nampak tak? Apa jawapannya? Wa ujiba, dan dijawab. Bi anna hadha ta'rifun li naw'in minal hamdi. Ini takrif bagi satu jenis daripada puji-pujian, daripada jenis puji. Satu nau' daripada jenis puji. Puji-pujian, jenis puji itu banyak. Sekarang ni takrif dikata as-sana'u bil lisan ni, bil jamil, yang disebut oleh syarih tadi itu menerangkan takrif bagi satu jenis daripada pujian. Apa dia? Pujian mana ni? Wa huwal hamdul hadithu, iaitu puji makhluk, puji yang hadis. La mutlaqi. Alhamdi bukan takrif bagi mutlak puji. La li mutlaqil hamdi ay la ta'rif li mutlaqil hamdi, bukanlah takrif bagi puji secara mutlak. Ini takrif bagi pujian makhluk, bukan takrif puji secara umum. Asy-syamili lil qadim, yang merangkumi takrif yang merangkumi puji qadim, yang merangkumi juga puji qadim. Jadi itu jawapan kepada yang mengatakan kenapa sebut lisan dah puji Tuhan, bukan dengan lisan. Dia kata ini takrif ni nak menyatakan takrif satu jenis puji saja, bukan sekalian jenis puji. Satu. Ataupun jawapan lain, au bi annal murada bil lisani al kalamu majazan. Ataupun yang dikehendaki dengan lisan, as-sana'u bil lisan, itu disebut lisan tu, maksud lisan tu al-kalam, majazan. Tapi dari segi majaz lah. Itlaq lisan, muradnya ialah majaz. Sebut lisan tapi dikehendaki ialah kalam. Jadi min babi itlaqil lisan wa iradatil kalam, itu majaz lah tu. Min itlaqis ismil malzum, daripada menyebut isim malzum, wa iradatil lazim. Dia termasuk daripada itlaq isim malzum. Tapi iradah hendaknya hak lazim. Sebut malzum tapi naknya lazim. Min itlaq ismil malzum wa iradatil lazim. Sebut isim malzum, nama yang benda yang malzum, tapi maksudnya lazim. Apa dia? Mana lazim, mana malzum? Lazim, malzum di sini ialah al-lisan. Lazimnya ialah al-kalam. Ini mudah je. Kalau orang dah biasa ni mudah je boleh kenal lazim dan malzum. Nampak tak? Kalau kita tu kena, kalau tak biasa ataupun kita tertukar, dhabit lah. Malzum tu kena kepada lisan. Lazim tu kena pada kalam. Jadi di sini puji dengan lisan. Puji dengan lisan. Lazim daripada ada lisan itu adanya kalam. Jadi kalam tu dipanggil lazim, lisan tu dipanggil malzum. Lazim adanya lidah bahawa seseorang itu boleh berkata-kata. Maka kata-kata itu, kalam tu dipanggil lazim.
lazim daripada ada lidah. Lidah tu dipanggil malzum. Jangan tukar tu. Fayadkhulu fihi, maka masuklah padanya ma dzukira, apa yang tersebut, li syumulil kalam, kerana merangkuminya kalam itu, lafaz kalam itu, lin nafsi, merangkumi kalam nafsi, wal lafzi, dan kalam lafzi. Wa huwal kalam tu. Haqiqatun fihima, lafaz kalam tu hakikat pada kedua-duanya, inda ba'di ahli sunnah, di sisi ba'di ahli sunnah, di sisi sebahagian ahli sunnah, kalam merujuk kepada kalam nafsi dan juga kalam lafzi secara hakikat. Nampak? Kalam merujuk kepada kalam nafsi, iaitu sifat yang ada pada diri, dan juga merujuk kepada kalam lafzi, iaitu lafaz yang dikeluarkan secara itlaq, secara hakikat. Jadi bila lisan dengan makna kalam, maka tidak terjawablah i'tirad ataupun bangkangan yang kata, kenapa kita kata as-sana'u bil lisan, padahal Tuhan puji tak ada dengan lisan. Lisan ni bukan dengan maksud lidah, bukan maksud alat bertutur, tapi yang naknya lazim daripada lisan itu, iaitu kalam. Allah memuji dengan kalam. Dah, memuji dengan kalam boleh tak? Bolehlah, sebab Allah Ta'ala mempunyai sifat kalam. Jadi tak ada masalah. Itu jawapan kedua lah. Sebab ini dia kata au bi annal murada bil lisan al kalam majazan. Wa huwa haqiqatun fihi ma inda ba'di ahli sunnah. Okey, itu dia masuk pula ni. Kalau ikutnya bab perbincangan kalam ni, dia akan masuk nanti pada sifat kalam lah. Dia bawa dah sikit ni. Wa qala al ba'dul akharu, berkata sebahagian ulama ahli sunnah lain, innahu al-kalam tu. Innahu al-kalam. Innal kalam tu haqiqatun, hakikat pada nafsi. Kalam itu hakikatnya pada nafsi. Wa majazun haqiqatun fil nafsi wa majazun fil lisani. Majaz pada lisan. Sebahagian ulama hak lain dia kata kalam itu hakikatnya hak duduk di dalam, dan pada luaran itu majaz saja. Sebagaimana kalam yang kita biasa dengar lah, syair apa? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Kalam al-akhtal kan. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Jadi kalam sebenarnya ialah dalaman kita itu. Itu kalam nafsi. Jadi itlaq kalam pada hakikat merujuk kepada kalam nafsani, fin nafsani. Haqiqatun fin nafsi, nafsani, wa majazun fil lisani, dan majaz pada lisani. Okey. Jadi sini ni jangan bertukar ni. Dirbalukum. Arab sebut dirbalukum. Jaga-jaga hati-hati. Jangan kita pergi campur apa perbahasan kalam yang ditegang mengikut manhaj tarik pada hak bagi kalam sifat 4 tu bukan nak bincang sini ni. Kayak orang tanya pula, tadi disebut syumul kalam nafsi, lepas tu kalam nafsani. Oh, jadi makna ada bezalah nafsi dengan nafsani. Di sini nafsani ni merujuk pada nafsi. Sama. Bahkan dari segi kalimah Arab pun kalam nafsi dan kalam nafsani sama. Dari segi makna sama. Nafsani ni merujuk pada kalam nafsi dah. Faham tak? Merujuk pada kalam nafsi dah. Dah yang Pak De bincang tu, itu perbincangan kalam hak lain pula. Jangan kata makna ni lain daripada kalam nafsi dah. Ini nak merujuk pada benda sama ni. Sebab perbincangan kita, hakikat kalam tu kembali kepada kalam nafsi ke kalam lafzi. Itu yang pembahagian masyhur di kalangan ahli sunnah lah, dia bagi dua lah. Apa yang dibuat oleh pada itu salah satu pandangan yang sebahagian daripada ulama ahli sunnah. Itu kita tak mau masuklah sini. Itu perbincangan pada sifat kalam mengikut aliran tarik pada atau dawani dan seumpamanya. Maka janganlah kita makna jangan nampak beza ni, kita kata beza. Ni nafsi berbeza dengan nafsani tak? Ni sama. Hatta dalam bahasa Arab pun nafsi dan nafsani itu satu benda yang sama. Okay.
Majazun fil lisani. Majaz pada kalam lisani. Itu sebahagian ba'dul akhar. Wa indal mu'tazilati. Di sisi mu'tazilah juga. Nampak? Jadi Syekh Syarqawi bawa dah dulu khilaf sikit sebanyak kat sini. Innahu haqiqatun. Di sisi mu'tazilah, kalam itu haqiqatun fil lisani, majazun fin nafsani. Majaz pada kalam nafsani. Terbalik. Di sisi Mu'tazilah, kalam sebenarnya itu ialah hakikat kalam itu diitlak pada kalam lisan yang berlafaz, yang ada bunyi ni. Dan dipanggil juga kalam kalam pada benda yang sifat atau dalaman itu dipanggil kalam nafsani, tapi dari segi majaz. Dari segi majaz. Okey. Sebab itu tengok sini. Kalau tengok di sini, bukan yang nak bincang ni, bincang sifat kalam ni. Sebab Mu'tazilah, dia tolak sifat kalam. Dah kenapa dia kata majaz fi nafsah ni? Ini merujuk kepada kalam hak dalaman tu. Kalam hak dalaman. Jangan kita sabitkan perbincangan kalam pada sifat Tuhan tu. Jangan sabitkan kalam perbincangan pada sifat Tuhan tu. Jadi ini nak menunjukkan bahawa pada bahasa, kalam tu hak dalam disebut kalam nafsi atau nafsani. Hak luar, kalam lisani atau lafzi tu, hak mana satu, itlaq lafaz di atas hakikat. Hakikat pada mana? Adakah dia hakikat merujuk kepada kalam yang di dalam kita ataupun kalam yang kita sebut? Ataupun kedua-duanya sekali? Ataupun salah satunya majaz, salah satu hakikat? Itu khilaf di situ. Nampak Qauluhu. Sebab itu Mu'tazilah. Mu'tazilah kata ada kalam nafsani ni. Kalam nafsani. Bukan sifat kalam Mu'tazilah nafi. Tak ada sifat lain bagi Allah Ta'ala namanya sifat kalam. Sebab itu perbincangan ni jangan kita bercampur lah. Jangan kita campur. Qauluhu bil jamili. Kata, ni juga kalau ikutnya, kena buat dalam kurungan lah ni. Kena buat dalam kurungan. Qauluhu bil jamil ila akhirih. Okey. Kata syarih, Ath-thana'u bil lisan bil jamil. Puji dengan lidah dengan perkara yang elok, perkara yang cantik. Bil jamil. Ini faslun thanin, fasal yang kedua. Kharaja bihi, keluar dengannya, ath-thana'u bil lisan, puji dengan lidah, bi ghairil jamil, yang bukan dengan perkara yang bi ghairil jamil. Bukan dengan yang cantik, atau bukan kerana sebab yang elok, yang cantik. Ini in kulna, jika kita berkata bi ra'yi Izzuddin Ibni Abdissalam. Kalau kita ambil pandangan Izzuddin Ibn Abdissalam, Sultanul Ulama, Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, apa kata dia? Anna bi ra'yi Izzuddin anna thana'a haqiqatun fil khairi wasyarr. Bahawa puji itu hakikatnya pada benda baik dan juga pada benda buruk. Maka keluar dengan puji dengan lidah dengan bil jamil, dengan perkara baik. Puji pada perkara baik itu, maka keluar dengannya itu selainnya. Bi ghairil jamil, selain perkara baik lah. Ini kalau kita kata bahawa puji itu hakikatnya umum. Benda baik ke, kalau puji benda baik pun puji juga panggil. Puji benda buruk pun puji juga panggil. Okey. Ini diambil pada mana? In kulna bi ra'yi Izzuddin Ibn Abdissalam anna al-mustanadi. Mustanadi ni jadi sifat kepada ra'yi. Sifat kepada ra'yi. Kalau kita berpegang atas pandangan Izzuddin Ibn Abdissalam yang bersandar, al-mustanadi yang disandarkan fihi padanya, ila hadis,
Pada hadis, ini hadis Nabi ni. Hadis apa? Marra bi janazatin. Telah lalu ni hadis Nabi SAW, sahabat cerita, satu hari lalu di depan kami bi janazatin. Fa'athnu 'alaiha khaira, lalu orang ramai pun puji baik. Oh, baik sungguhlah si fulan. Siapa mati tu? Si fulan mati. Masya-Allah. Baik si fulan masih hidup begian. Baik dia buat banyak, dia buat kebaikan. Thumma bi janazatin, kemudian mari jenazah lain pula. Fa'athnu alaihi syarra. Maka dia puji di atasnya syarra. Fa'athnu alaihi syarra. Maka dipuji di atasnya kejahatan. Nampak di sini. Syahidnya di mana? Syahidnya pada fa'athnu. Syahidnya pada situ. Nampak tak? Syahidnya pada situ. Dia guna kedua-dua itu dengan lafaz athnau belaka. Dia guna lafaz yang sama. Sanak belaka. Nampak? Okey. Hak baik pun diguna sanak juga. Hak buruk pun diguna sanak juga. Okey. Jadi fa'athnau. Fa'athnau alaihi, maka dia puji ke atasnya. Athna yuthni kan. Dia fa'il madhi. Fa'il madhi athna yuthni. Athnau alaihi. Fa'athnau alaiha khaira. Jadi di sini fa'athnau alaiha khaira, mereka memuji baik, maka puji-puji baik. Mereka puji-puji baik. Mereka puji-puji jahat. Maka di sini dua-dua athnau ni daripada sanak ini menunjuk kepada baik dan buruk. Sebab itu Izzuddin bin Aslan kata as-sana' haqiqatun fil khairi wasyarri. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi ni. Marra bi janazatin fa athnau 'alaiha khaira, thumma bi janazatin fa athnau 'alaiha syarra. Mari satu jenazah, maka dipuji dengan baik. Mari satu jenazah, maka dipuji dengan buruk. Panggil puji juga. Panggil puji juga. Nampak? Jadi ketika itu kataan Izzuddin bin Abdissalam ni dia hujah kepada hadis tersebut. Okey. Maka qaid bil jamil ini keluar dengannya puji dengan perkara buruk. Fa in qulna bi ra'yil jumhur, kalau kita mengatakan dengan pandangan jumhur ulama, annahu haqiqatun fil khairi faqat, bahawa puji itu ialah hakikat pada kebaikan saja. Bila sebut sana, itu benda baik, puji benda baik saja. Benda buruk orang tak puji. Nampak tak? Puji pada kebaikan saja. Kama yustafadu, sebagaimana dapat difaham fi ta'rifi sabiq, pada ta'rif yang terdahulu. Kalau kita ambil pandangan jumhur yang mengata kalimah sana itu ialah puji pada perkara baik sahaja, maka fahuwa mustaghnan anhu, maka itu ta'rif tersebut terkaya daripadanya. Daripada mana? Daripada sebut jamil. Anhu anil jamil. Mana dia? Daripada sebut jamil. Sebab dia kata as-sana' bil lisan bil jamil, maka tak payah sebutlah jamil. Sebab as-sana' tu sendiri dah ialah sebut dengan kebaikan, sebut baik. Maka tak payah sebut jamil. Tak perlulah. Tapi kenapa sebut juga? Kenapa sebut juga? Wa faidatu dzikrihi, dan faedah menyebutnya hina idzin. Ketika itu. Yang mana? Ketika bahawa kita ambil pandangan bahawa hakikat sana itu ialah pada kebaikan sahaja. Faedah sebut juga itu tahqiqu mahiyatis sana, mentahqiqkan, menyungguhkan, menekankan, mesungguhtikan hakikat sana, hakikat puji itu. Kama huwal aslu fi dzikril quyudi syai',
sebagaimana itulah asal pada menyebut qaid-qaid sesuatu dalam takrif. Nadhira ma marra akan sebagai seumpama apa yang telah lalu mana pada masalah as-sana'u bil lisan. Kan disebut kan menerangkan hakikat sesuatu kan. Jadi boleh nadhira, boleh nadhiru. Hala kaunihi nadhira ataupun huwa nadhiru ma marra. Kita nak sebut nadhira pun boleh. Dia itu seumpama apa yang telah lalu. Samalah. Kenapa sebut juga walaupun dah dipaham? Itu nak menerangkan zikrul quyud. Tahqiqu mahiyati thana kama huwa al-aslu fi zikril quyud syai' nadhira ma marra. Okey, kemudian kata muhasyi lagi. Kat mana nak buti ni? Wa al fil jamil lil jinsi. Buti situlah mudah. Wa al fil jamil lil jinsi. Al alif lam pada al jami itu alif lam al jinsiyah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Okey. Sekadar tu sajalah untuk malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.